Assalamualaikum semua. Selamat datang ke channel Mr. Z TV. Kepada semua subscriber aku ucapkan terima kasih. Dan kepada mana yang baru datang singgah ke channel aku ni, sila tekan butang like, subscribe dan share kalau korang rasa channel aku ni korang suka tengok dan memberi manfaat kepada yang lain. So, mana-mana yang belum kenal aku perkenalkan diri aku. Nama aku Razi, dan juga korang boleh tengok Facebook page Udang Galah Malaysia, yang mana aku ada post beberapa topik pasal udang galah, cara penternakan udang galah, kerja-kerja yang aku dah buat dengan selama ni lah, dah dekat rasa 10 tahun lah dalam ternakan udang galah. Okey. Baik tuan-tuan, tips pertama sebelum tuan-tuan memulakan peternakan aquaculture ni, iaitu kesesuaian cuaca. Maksud kesesuaian cuaca tu ialah sebab tuan-tuan kena faham, peternakan aquaculture ni perlukan parameter yang sesuai. Contoh antara parameter ialah suhu. Okey, itu topik yang lain, topik parameter. Tapi apa yang saya nak cerita ialah kesesuaian cuaca, which is cuaca parameter pertama dia range antara 28 darjah Celsius kepada 32 darjah Celsius. Which is kalau tuan-tuan nak buat peternakan air, peternakan aquaculture, tuan-tuan buat contoh di kawasan yang air sejuk. Air sejuk maknanya kawasan tanah tinggi, cuaca sejuk. Dia bukan tak boleh, tapi pembesaran dan tumbesaran ikan tu, ikan atau udang tu, dia akan sedikit lambat. Saya tak cakap tak boleh, tapi dia agak lambat. Okey, beza dengan kalau kita menggunakan air yang sejuk, contoh air bukit lah, air daripada jeram, tapi kita di kawasan yang panas. Contoh kawasan panas tu seperti macam saya buat di Negeri Sembilan, ataupun di Johor, ataupun di Perak, ataupun di Kedah. Itu di antara kawasan-kawasan yang tanah rata yang panas lah. Tapi kebanyakan orang akan menggunakan air bukit yang sejuk. Itu tak ada masalah. Okey, cuaca penting sebab kita nak kontrol dia punya suhu air. Okey, tempat yang terlampau air sejuk, contoh ada yang datang tanya saya tinggal di Sabah, di Kota Kinabalu, which is kita tahu kawasan situ Gunung Kinabalu air dia sangat sejuk, dan kawasan situ pun berbukit dan sejuk. Saya nak bagi tahu yang bukanlah tidak boleh, tapi kena kawal temperature. Kerana kawal temperature maksudnya, contoh kalau tuan-tuan nak buat di dalam kolam tanah, bagi saya tak ada masalah, sebab tanah dia ada auto temperature control, which is dia suhu dia datang dengan semula jadi. Tapi problem ialah bila tuan-tuan buat di tempat yang kecil, contoh seperti tank, canvas, polytank semualah kan, temperature tu nak kontrol agak sukar. Dia bergantung kepada air yang masuk dan juga environment tu sendiri. Melainkan kalau tuan-tuan letak heater lah dalam polytank tu untuk kontrol suhu. Suhu penting sebab untuk memekalkan tumbesaran ikan. Dalam topik cuaca juga, tuan-tuan kena buat case study kawasan yang tuan-tuan nak mulakan ternakan ni lah. Okey, let's say macam tuan-tuan nak mulakan ternakan ikan dan udang di kawasan yang tuan-tuan rasa panas. Tapi panas is very subjective. Panas maksudnya jika keadaan terlampau panas, maksudnya musim kemarau. Okey, macam mana keadaan air
sewaktu musim kemarau ataupun sewaktu musim tengkujuh, yang mana hujan terlampau lebat mengakibatkan banjir yang besar. So kena consider, maksud dalam cuaca tu tuan-tuan kena consider keadaan kawasan tu macam mana. Tips dia, tuan-tuan tengok sewaktu hari kemarau, maknanya hujan tak ada. Okey, tuan-tuan tengok kalau tuan-tuan guna sumber air daripada sungai, tengok keadaan sungai tu macam mana, kering atau tak. Kalau tuan-tuan guna air jeram, air bukit, tuan-tuan tengok ada tak air semasa musim kemarau. Itu waktu cuaca panas. Okey, yang kedua ialah sewaktu musim tengkujuh, hujan lebat. Okey, tuan-tuan tengok pula kalau hujan lebat, sungai tu macam mana, air tinggi mana, dia naik sampai mana. Dan juga jeram, tengok keadaan jeram tu, kalau hujan lebat macam mana air tu, boleh mengakibatkan banjir atau tak. Sebab tu saya cakap faktor cuaca ni merupakan benda yang paling penting sebelum tuan-tuan nak mulakan peternakan aquaculture, sebab dia melibatkan kos yang sangat-sangat tinggi. Kena pilih tempat yang betul, cuaca yang sesuai dengan ternakan kita, supaya tidak mendatangkan kerugian yang sangat-sangat besar kepada tuan-tuan. Itu tips yang pertama untuk pemilihan tapak. So kita masuk pada tips yang kedua, iaitu topografi. Topografi, apa itu topografi? Ia lebih kepada pemilihan kawasan projek tuan-tuan. Okey, untuk spek topografi pula, disarankan tuan-tuan cari ke kawasan yang rata ataupun landai. Kenapa? Jika tuan-tuan pilih untuk melakukan projek ternakan aquaculture menggunakan kolam tanah lah, okey, kolam tanah, kos untuk contoh tuan-tuan dapat kawasan yang berbukit, tak rata kan, kos nak meratakan kawasan tu agak tinggi. Ataupun ada setengah tu dia menggunakan teknik cerun, maknanya kolam dia buat macam tangga. Okey, tapi semua kos. Kita sekarang pada permulaan ni, saya sangat menitik beratkan kepada kos permulaan. Itu sangat-sangat penting, sebab banyak lagi kos cerita-cerita lain yang saya belum masukkan. So kita cuba minimizekan kos permulaan projek. Ada kawasan yang rata, dekat dengan jalan raya, dan juga ada kemudahan elektrik. Itu benda-benda ni yang kita kena ambil point, supaya kerja kita mudah di kemudian hari. Kenapa saya cakap dekat dengan jalan raya? Okey, imagine kalau tuan-tuan buat kolam tuan-tuan dekat kawasan yang jauh dari pekan, jauh dari bandar, dan juga akses untuk kenderaan keluar masuk susah. Maknanya untuk buat kolam tanah, tuan-tuan perlu panggil excavator, tuan-tuan perlu panggil JCB untuk masuk ke kawasan, dan tuan-tuan juga kena masuk ke dalam kawasan tu. So banyak benda kena fikir, maknanya laluan kenderaan untuk keluar masuk, kemudian jika perlukan sumber elektrik, macam mana nak masukkan tiang-tiang elektrik kat dalam, itu kena deal dengan TNB lah, apa semua. Jadi benda-benda, maksud saya topografi ni ialah keadaan kawasan, dan juga kemudahan untuk keluar masuk, akses lori, kenderaan apa semua, dan juga tenaga elektrik. Tetapi dia berbeza jika tuan-tuan mulakan projek dalam tank, canvas ataupun polytank, yang mana biasanya kita buat kecil-kecilan kan, di belakang rumah, di kebun-kebun kecil. Itu topografi tidak sangat berat, tidak sangat penting lah untuk difikirkan. Okey, pemilihan kawasan juga sangat penting, dengan dia related dengan sumber air. Itu jatuh bawah topografi jugalah. Maknanya kawasan projek ternakan ikan atau udang tu, jarak dia dengan sumber air yang masuk berapa jauh. Okey, saya bagi contoh untuk konteks ternakan dalam kolam tanah lah. Maknanya kita kena make sure, tuan-tuan kena make sure yang kawasan kolam tu berdekatan dengan sumber air, ataupun berapa jauh jarak antara kolam
dengan sumber air yang masuk. Dan juga tuan-tuan kena make sure condition tanah dan juga air, sama ada sumber air lebih tinggi ataupun sumber air lebih rendah daripada kawasan tanah. Itu pun banyak efek dekat kos tu. Sebab kalau air tinggi, maknanya sumber air datang daripada tempat yang tinggi, kita tidak perlukan pump, kita just gunakan tarikan graviti saja. Tapi jika sumber air lebih rendah daripada kawasan tapak projek, maknanya kita kena pump, dan itu melibatkan kos dan juga maintenance. Baik tuan-tuan, itu merupakan topik pertama, pemilihan tapak kawasan bagi sesiapa yang ingin memulakan ternakan aquaculture, ikan ataupun udang galah. Alright, saya harap tips ni dapat membantu tuan-tuan sebelum memulakan ataupun mencari kawasan yang sesuai untuk projek peternakan ikan dan udang. Alright, jangan lupa subscribe dan like channel saya ni supaya tidak ketinggalan dengan apa saja video yang saya update pasal peternakan aquaculture. So kita jumpa lagi dalam next episode. Terima kasih kerana menonton dan Assalamualaikum.